Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Salbia dan rakan-rakan semua. Baiklah, seterusnya kumpulan kami akan meneruskan pembentangan bagi tugasan perpasangan PBL 2144 Bahasa Borneo 1 Dialek Melayu Sarawak, iaitu menganalisis dan membandingkan variasi fonologi dalam 10 kosakata Dialek Melayu Kuching dan Dialek Melayu Saribas. Ahli kumpulan kami terdiri daripada diri saya sendiri, Nadia Farhain binti Muhammad Sufian 75957 dan Fatin Naimatul Zarfika binti Ayub 74801. Baiklah, kumpulan kami telah memilih dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas untuk dijadikan sebagai topik tugasan kami. Kami akan membuat perbandingan dan menganalisis variasi fonologi dalam kosakata dialek tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahagian pengenalan dahulu bagi dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas. Menurut ASMA pada tahun 2008, dialek Melayu Kuching dituturkan dan difahami oleh hampir keseluruhan masyarakat di Sarawak. DMK terdiri daripada masyarakat Melayu di sekitar Badar Kuching, termasuk di Petrajaya, Santubong, Muara Tebas, Bako dan Buntal. Dialek Melayu Kuching ini memiliki berbagai-bagai variasi mengikut daerah. Namun, variasi Kuching menjadi variasi pilihan yang dominan dalam kalangan masyarakat di Sarawak dan dianggap kelainan baku dalam dialek Melayu Kuching. Dialek Melayu Saribas pula diujarkan oleh masyarakat Melayu Saribas dan Melayu Kelakar di bahagian Betong, meliputi daerah Betong dan Saratok. Daerah Betong dan Saratok dikenali sebagai daerah Saribas dan Kelakar yang diambil sempena nama dua batang sungai penting sebagai jalan perhubungan kepada penduduk. Dialek Melayu Saribas juga mempunyai keunikan tersendiri kerana mempunyai beberapa variasi dialek lain seperti subdialek Saratok, subdialek Kabong dan subdialek Saribas. Baiklah, seterusnya, berdasarkan 10 kosakata yang telah dipilih, persamaan dari segi ejaan dan juga sebutan dapat dilihat pada perkataan dalam jadual yang berikut. Antara perkataan yang mengalami persamaan tersebut ialah pulau, limau, silau, surau, pakai dan juga hitam. Bagi perkataan pulau, limau, silau dan juga surau, perkataan-perkataan ini mengalami perubahan pada akhir kata. Proses tersebut disebut sebagai diftong, iaitu perubahan diftong au menjadi huruf vokal belakang separuh sempit o. Pengguguran huruf vokal luas a juga turut berlaku pada akhir perkataan. Perkataan pulau disebut sebagai pulo, limau disebut sebagai limo, silau disebut sebagai silo dan surau disebut sebagai suro. Selain itu, perkataan pakai juga turut mengalami persamaan dari segi sebutan dan juga ejaan. Berlaku perubahan diftong pada akhir kata iaitu diftong I berubah menjadi vokal depan separuh sempit I. Pengguguran vokal depan luas T juga turut berlaku pada akhir perkataan pakai. Perkataan pakai disebut sebagai pakai. Akhir sekali, persamaan juga dapat dilihat pada ejaan dan juga sebutan perkataan hitam. Perkataan hitam disebut sebagai hitam dalam dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas. Pengguguran konsonan H telah berlaku pada awal kata. Berikut merupakan perkataan yang mengalami perbezaan sebutan dan ejaan dalam dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas. Perkataan yang pertama ialah kacau. Dialek Melayu Kuching menyebut perkataan kacau sebagai ngaco, manakala dialek Melayu Saribas menyebutnya sebagai haco. Dapat dilihat, berlaku perbezaan yang ketara dari segi ejaan dan sebutan bagi perkataan kacau dalam DMK dan DMS. DMK mengalami perubahan pada awal kata dan akhir kata. Konsonan K pada awal kata berubah menjadi konsonan NG, manakala diftong au pada akhir kata berubah menjadi vokal belakang separuh sempit O. Dialek Melayu Saribas pula mengalami perubahan sebutan dan ejaan perkataan secara menyeluruh daripada ejaan dalam bahasa Melayu standard kacau. Perkataan yang kedua ialah perkataan dalam pandai dalam bahasa Melayu standard. Dialek Melayu Kuching menyebut perkataan pandai sebagai pandai, manakala dialek Melayu Saribas menyebutnya sebagai handai. Berlaku perbezaan yang ketara dari segi ejaan dan sebutan pada perkataan pandai dalam DMK dan dialek Melayu Saribas. Dialek Melayu Kuching mengalami perubahan diftong I pada akhir perkataan. Diftong I bertukar menjadi vokal hadapan separuh sempit I.
Dialek Melayu Saribas pula mengalami perubahan sebutan dan ejaan perkataan secara menyeluruh. Walaupun begitu, perkataan pandai dan handai ini merujuk kepada makna yang sama, iaitu pandai dalam bahasa Melayu standard. Seterusnya, perkataan baru. Perkataan baru disebut sebagai baru dalam dialek Melayu Kuching, manakala dialek Melayu Saribas menyebutnya sebagai baru, sama seperti dialek Melayu bahasa Melayu standard. Perbezaan berlaku juga di antara kedua-dua perkataan dalam dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas. Perbezaan yang ketara dari segi sebutan dan ejaan dalam dialek Melayu Kuching ialah perkataan baru mengalami penggelotisan di akhir kata dan disebut sebagai baru. Dialek Melayu Saribas pula tidak mengalami perubahan dari segi sebutan dan ejaan bagi perkataan baru tersebut. Perkataan yang terakhir yang mengalami perbezaan sebutan dan ejaan dalam dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas ialah pasir. Perkataan pasir. DMK menyebut perkataan pasir sebagai pasir, manakala dialek Melayu Saribas menyebutnya sebagai pasir. DMK mengalami perubahan pada akhir suku kata. Konsonan I dan R pada akhir suku kata berubah menjadi konsonan I dan I. Dialek Melayu Saribas pula tidak mengalami perubahan pada perkataan sebutan serta ejaan. Kesimpulannya, setiap daerah di Sarawak mempunyai dialeknya yang tersendiri. Dalam kajian ini juga, pengkaji telah menghuraikan perbezaan dan juga persamaan dari segi sebutan atau fonologi bagi 10 kosakata bagi dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Saribas. Dapat disimpulkan bahawa terdapat perkataan yang mengalami perbezaan dari segi sebutan dan ejaan namun masih mengekalkan makna yang sama, manakala terdapat juga penggunaan perkataan yang sama pada situasi yang berbeza. Melalui kajian ini, pengkaji berharap agar pengkaji akan datang dapat meneruskan kajian ini bagi daerah-daerah lain di Sarawak. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.